Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah menafikan dakwaan bahawa terdapat aktiviti pengeksportan pasir silika dari negeri itu tanpa kebenaran kerajaan. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah Datuk Pung Jin Ze menyifatkan tuduhan tular di media sosial kononnya sumber asli bernilai tinggi itu dieksport secara haram adalah tidak berasas. Jelasnya satu-satunya pengeksportan pasir silika yang dibenarkan berlaku pada Julai dan Ogos 2023. Ia dilakukan syarikat pelabur Kibing Group bagi tujuan ujian pengeluaran sebelum kilang pembuatan kaca solar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP mula beroperasi. Pelabur itu dia bawa pasir silika pergi ke China untuk test kualiti ataupun skala mutu pasir silika kita. So, kita benarkan pada masa itu, kita benarkan untuk buat trial run, production ujian pengeluaran sehingga jumlah ekspor yang dipohon untuk tujuan ujian itu adalah sebanyak 5,000 tan. Walau bagaimanapun, jumlah sebenar pasir silika yang telah diekspor hanya 2,598.93 tan. Menurut Datuk Pung, penghantaran pasir silika dari Sikuati Kudat ke Teluk Sepanggar pada Disember 2024 bukanlah aktiviti ekspor tetapi proses penghantaran bahan mentah ke kilang KKIP untuk diproses menjadi kaca solar. Ia selaras usaha kerajaan untuk mewujudkan industri hiliran di Sabah. Perkembangan banjir. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun kepada 107 orang berbanding 169 penduduk sebelumnya. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, yang melibatkan 29 keluarga yang ditempatkan di PPS SK Sukau. Sementara itu, PPS SK Bukit Garam ditutup secara rasmi pukul 4 petang semalam. Banjir gelombang kedua yang berlaku sejak 4 Februari lepas melibatkan daerah Beaufort, Membakut, Keningau, Tambunan dan Kinabatangan dengan jumlah keseluruhan lebih 1,000 penduduk terjejas. Majlis Amanah Rakyat MARA komited mewujudkan ekosistem sokongan holistik bagi membangunkan usahawan di negeri ini. Ia meliputi 3 elemen penting iaitu pembangunan modal insan, membangunkan perniagaan dan menyediakan fasiliti sokongan kepada usahawan. Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan MARA, Dato' Zulfikri Osman berkata, dari aspek pembangunan modal insan, MARA mempunyai 344 institusi pendidikan dan latihan dengan 270 daripadanya merupakan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Turut disediakan lebih 700 program latihan usahawan di seluruh negara yang diadakan sepanjang tahun bagi membolehkan usahawan memajukan perniagaan. Kita bekerjasama dengan industri, banyak peluang perniagaan yang kita buat. Jadi untuk usahawan ini dah tentulah kita beri sokongan daripada segi fasiliti, pembiayaan perniagaan, premis, khidmat nasihat dan sebagainya lah. Tahun lalu, MARA merekodkan pencapaian pembangunan usahawan Sabah cukup memberangsangkan dengan 2,000 usahawan mendapat manfaat daripada 27.04 juta ringgit dana diperuntukkan. Jumlah pendapatan usahawan direkodkan pula mencecah 154.9 juta ringgit dengan pewujudan peluang pekerjaan hampir 4,000. Radio tetap kekal relevan sebagai pemberi maklumat seiring perkembangan arus pembangunan teknologi media massa. Ini kerana masyarakat khususnya di kawasan luar bandar masih mendapatkan maklumat melalui siaran radio. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata, peranan radio dalam menyampaikan maklumat sahih sentiasa berevolusi seiring dengan perubahan dan tren masa kini. Satu medium yang masih sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya di kawasan luar bandar untuk perkongsian pelbagai maklumat dan juga informasi terkini berkenaan dengan pembangunan, perkongsian maklumat yang terkini dengan dasar-dasar kerajaan. Datuk Samad ditemui RTM selepas temu ramah eksklusif sempena Hari Radio Sedunia di Sandakan FM.
Sempena Hari Radio Sedunia dengan tema Radio dan Perubahan Iklim, para penyampai stesen Radio Keningau FM bersama pengurus penyiaran stesen berkenaan, Florence John Luan, turun padang menyantuni penjajah di Tamu Ground Keningau yang terjejas banjir kilat pada 5 Februari lalu. Penjajah ditemui mengakui peranan radio dalam menyebar luas maklumat dan dasar kerajaan kekal relevan. Kepentingan radio ini dia sangat bagus untuk menyebarkan berita-berita, penyampai maklumat-maklumat kepada orang ramai, tidak kira bantuan kerajaan kah atau bencana kah, apa saja berita yang perlu kita sampaikan kepada pendengar dan penduduk sekitar. Bukan saja untuk kita berhibur, boleh dapat tahu tentang bencana-bencana yang berita-berita betul lah begitu. Macam kejadian baru-baru ni kan, kadang-kadang ada yang berita yang tidak betul kan, jadi lebih penting lagi lah dari radio ni sebab dia punya berita lagi betul. Saya senantiasa bersama radio lah sebab memang saya suka dengar ni radio Keningau, terutama Keningau FM lah. Ini radio Keningau memang sabati dengan saya. Jadi dari sana saya dengar semua yang perubahan cuaca tu. Dari sanalah saya dengar semua itu. Kalau radio memang penghibur juga lah untuk Keningau FM itu. Setiap masa kita kena guna juga itu pasang radio untuk bikin penghibur dan mendengarkan apa dia punya bukti-bukti yang maklumat semua daripada setiap hari lah. Di Beaufort, sambutan Hari Radio Sedunia turut diisi dengan menyantuni penduduk terjejas banjir. Program melibatkan kerjasama Sabah VFM, Kelab 4x4 Penampang, UPPM Dun Lumadan serta rakan strategik lain yang turut mengelurkan bantuan. Antara kampung terlibat Kampung Kukup, Berumbai Seberang, Jabang, Labi, Indulibai dan Kampung Kangsa. Pengurus Sabah BFM Ruskap Muara berkata 2,500 liter air mineral serta bahan makanan kering diagihkan kepada 208 keluarga. Jadi kami harapkan sebagai penyiar di RTM secara langsung memberikan gambaran kepada kami bahawa kami bukan sahaja penyampai di udara tetapi kami juga berusaha untuk menyelami apa yang dirasai oleh penduduk-penduduk. Jadi bagi pihak daripada pejabat ADUN dan juga UPPM Lumadan mengucapkan terima kasihlah kepada tim daripada RTM dengan kru-kru sebab membantu kami lah dalam segi bencana seperti yang kami alami pada ketika inilah. Tawau dipilih menjadi tuan rumah penganjuran kejohanan Sukan Sabah Saga ke-11 yang berlangsung pada 11 hingga 17 Oktober ini. 30 kontingen termasuk penyertaan baharu dari Suk dan Paitan akan menyertai sukan berprestij peringkat negeri ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin berkata 25 acara sukan dipertandingkan dalam Tamasya Saga kali ini. Katanya usaha sedang dilaksana untuk memastikan semua fasiliti sukan berada dalam keadaan baik dan sesuai untuk acara Sukan Saga. Sudah kita mengandal pasti venue tadi 25 venue dan kita kena buat minor upgrading lah. Ada juga daerah minta untuk mengelola bersama, tapi kita akan lihat venue itu satu selamat dan juga bolehkah kita gunakan fasiliti itu. Itu subjek tu kita punya lawatan nantilah. Mengenai kemudahan penginapan, Majlis Perbandaran Tawau diminta mengenal pasti tempat penginapan yang sesuai untuk kemudahan para atlet. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Debbie Amanda Padan. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.